Okey, so sekarang kita akan discuss soalan PSPM 2016-2017. Okey, soalan nombor 10 dekat buku past year question kamu lah. Okey, so kita baca dulu soalan dulu. Okey, alkenes are unsaturated hydrocarbon and chemically more reactive than alkene. So kenapa dia more reactive? Sebab dia ada functional group which is double bond lah. Okay, so treatment of an alkene Y. Okay, so kalau soalan yang jenis pattern macam ni, kamu kena outlinekan semua reaction yang involve dulu. Keluarkan dulu. Okay, so kita ada, dia bagi tahu ada Y dan Y ni adalah alkene. Okay, treatment of alkene Y with halogen acid HBr give Z. Okay, so Y tu maksudnya dia akan berlaku dengan reaction dengan reagen HBr. So, dapat Z. So, harapnya setiap kali tulis tu kita dah nampak lah reaction apa. So, kalau ikut yang ni reaction dia, kita panggil dia sebagai hydrohalogenation. Nama reaction lah. Okay, give Z. So, ingatlah bila alkene, double bond, lagi apa yang perlu tahu untuk hydrohalogenation ni? Okey, bila ada double bond, kita buat hydrohalogenation. Hidrogen, tulis je tu kat situ. Kita akan letak pada karbon yang banyak hidrogen. Okey, so kalau soalan tanya rules apa kita apply sekarang ni? Okey, ini adalah Markov-Nikov rule. Okay, settle so kalau boleh setiap kali reaction kita buat satu reaction tu, kita tahu semua benda apa yang perlu kita tahu. Okay, so next soalan bagi tahu apa lagi? Give Z Y hydrogenation of Y form AA. Okay, Y bukan Z Y hydrogenation. So hydrogenation apakah reagen dia? Okay, so sangat penting untuk tahu nama dan dia punya reagen. So hydrogenation reagen kita adalah hydrogen. Lepas tu kita ada catalyst kita platinum. Okey. Selalunya kita letak platinum lah. Okey, dapat apa? Dapat A. Okey, so tulis je dulu berdasarkan equation yang diberi lah. Reaction of Y with reagent BB. Okey, so next dia kata Y juga. Y dengan reagent. Okey, reagent BB. So dekat arrow ni kita letak BB lah. Tak tahu reagent dia apa. Give butanon. Okey, dapat butanon. Dengan ethanoic acid. Okey. As the product. Okey, lepas tu soalan bagi tahu apa lagi? Explain the reactivity of Y. Okey, so yang kedua, okey, lepas yang outline ni melibatkan reaction, okey, soalan seterusnya dia suruh explain dia punya reactivity of Y. Okey, explain kenapa dia reaktif. Okey, and determine the type of reaction. So, baca hati-hati soalan. Kalau boleh jangan miss pun satu soalan lah. Okey, lagi lepas ditanya reactivity of Y, ditanya pula determine the type of reaction involved. Okey, type reaction. Reaction involved. Okey, draw the structure of Y, Z, AA. Okey, Y. Dia nak kita draw structure Y, structure AA dan structure Z. And identify reagent BB. Dan kenal pastikan reagent BB. Apa reagent yang kita gunakan untuk dapatkan butanon dengan ethanoic acid. Okay, next. Show the isomerism of Y. Okay, tunjukkan isomerism. So, isomer ni, kena tahulah yang mana yang kita nak draw isomer apa. Of Y. So, isomerism ni ada dua lah. Satu, sama ada kita kena buat dia punya structural isomer ataupun kita nak buat dia punya stereoisomer. So, kita kena tunjukkan apa jenis isomer yang ada untuk structure Y. Okay. So, kita nak buat apa sekarang ni? Nak start daripada mana reaction? Okay, so dia bagi hint ni sebenarnya, okay, Y, Z, AA semua dia tak tahu. Cuma kita tahunya Y tu dia ada alkene. So, macam mana kita nak start draw structure tu? Okay, kita kena start structure daripada butanon dengan ethanoic acid. Sebab dia dah bagi structure. Okay, so dalam mind map kamu untuk alkene. Okay, tengok satu-satu. Okay, butanon tu, ini adalah sebenarnya dia daripada kelas dia adalah kelas ketone. Okey, ketone tu yang mana? Yang ada double bond O.
Okey, ethanoic acid, kelas dia dalam kelas carboxylic acid. Carboxylic acid tu yang mana? Yang ada functional group C double bond O, OH. Okey, so kalau tengok mind map, kita tengok betul-betul mind map satu-satu. Okey, reaction apa yang akan hasilkan C double bond O, OH? Hanya ada satu reaction sahaja yang boleh hasilkan carboxylic acid dalam alkene, iaitu oxidation. Okey, oxidation in hot acidic condition. Betul kan? Okey, acidic condition. Okey, oxidation using, kita lupa pula, KMNO4 in hot and acidic condition. Okey, yang tu sahaja yang akan hasilkan carboxylic acid. Oxidation ada banyak, ozonolysis pun oxidation. Tapi kalau ozonolysis, produk dia mesti dua-dua tu adalah C double bond O, sama ada aldehyde ataupun keton, tapi bukan carboxylic acid. So kena ingat, kalau dalam alkene, satu sahaja reaction yang boleh convert kepada carboxylic acid, iaitu oxidation using KMNO4 in hot and acidic condition. So maksudnya jawapan kita untuk B tu adalah, okey, yang biasa kita gunalah apa-apa oxidizing agent lah boleh, tapi selalunya kita guna KMNO4, kita letak KMNO4 lah. Okey, so BB tu adalah KMNO4. Okey, lagi nak letak apa? H+. Lepas tu dia kena ada heat. Okey, make sure bagi reagent complete lah untuk B tu. Okey, so dah settle. Macam mana nak dapatkan Y? Okey, so kalau kita belajar dalam bentuk forward reaction, okey, C double bond C, bila dia undergo oxidation, kita akan breakkan pada double bond. Okey, lepas tu double bond yang kita putus tu, kita tambah O. C double bond tu pun satu lagi pun kita tambah O. So, jadi bila kita nak buat reverse reaction, kita kena cantumkanlah balik pada double bond O yang kita tambah tu. Okey, so kita kena draw dulu structure butanon. Okey, so kalau macam ni, sebab kita tak belajar lagi kan structure untuk keton, bahagian keton tak belajar lagi. Okey, tak apa, saya draw dulu untuk butanon. Buta tu, kalau ikut kamu dah tahulah, buta how many carbon ada. Okey, so carbon untuk butanon, buta tu maksudnya ada 4 carbon. So 1, 2, 3, 4. O and E tu menunjukkan keton. Okey, so keton functional group dia adalah C double bond O. Okey, ni dah lukis kat bawah dah. Okey, so saya ni padam. Okey, tu padam pula. Okey, double bond O. Dan kiri kanan dia tu mesti attach dengan carbon. So, barulah kita panggil dia sebagai keton. Okey, jadi nak jadikan kiri kanan dengan carbon, so double bond O tu kita kena letak tengah lah, boleh jadi keton. Kalau letak hujung, dia akan jadi aldehyde. Okey, so completekan structure CH3. Okey, kat sini hidrogen ada 2. Okey, so macam biasalah nak guna condensed ke expanded, tak kisahlah. CH3. Okey, ethanoic acid, ethane, maksudnya ada 2 carbon. Okey, oic acid, maksudnya dia ada double bond O, OH. Okey, carboxyl lah dia punya functional group. So, completekan structure CH3. Okey, so nak dapatkan structure Y tu, kita kena cantumkan bahagian ni. Cantumkan dia ni. So, nanti kamu buat balik, buat bagi nampak cantik sikit. Cantumkan dia. Okey, so bila kita cantumkan dia, kita dapatlah structure Y. Okey, so structure Y tu, saya draw kat sini Y. Okey, kita draw yang belah kiri dulu. Okey, so belah kiri CH3, C, hydrogen, C, lepas tu dia ada CH3. Okey, tempat yang ada double bond O tu kita cantum dengan yang double bond O yang seterusnya lah, yang kedua. So, kita buanglah oksigen. Jadi, double bond. Okey, next saya cantum pula daripada side untuk carboxylic acid tu. Okey, so cantum kat bahagian ni. Okey, next carbon. Okey, lepas tu dia ada CH3. Mana nak letak? CH3. And tempat OH tu kita gantikan dengan hidrogen.
Okey, bukan OH ya. Satu ingat, sebab kita nak draw structure alkin. Dalam alkin tak ada oksigen. Okey, yang tu satu yang boleh kamu ingat lah. Salah satu kalau rasa macam confused. Okey, lepas tu bila kita belajar oxidation untuk in hot condition ni. Okey, saya ada bagi tahu pasal satu hidrogen jadi COOH. Jadi karboksilik. Maksudnya tempat hidrogen tu bila dia undergo oxidation, dia akan tukar jadi OH. So, bila kita buat reverse reaction, tempat OH tu kita gantikan balik dengan hidrogen. So, dah siap structure alkin untuk Y. Okay, so inilah structure Y dia. Okay, next nak buat apa? HBr. Okay, reaction dengan HBr dapat Z. Okay, so nak buat mana ni? Ni saya padam dululah. Okay, so kita buat Z. Z ingat Okay, Z kita tambah hidrogen dan kita tambah Br. So, bila kita nak tambah, kita tambahkan hidrogen pada karbon yang banyak hidrogen. Okey, karbon yang banyak hidrogen tu refer pada karbon yang mana? Refer pada karbon-karbon double bond. Okey, jangan fikir orang lain pula. So, kita tengok pada karbon-karbon double bond ni. Okey, fokus pada karbon double bond sahaja. So, kalau yang atas ni ada berapa hidrogen? Karbon attach dengan hidrogen. Okey, carbon attach dengan carbon. Okey, so maksudnya dekat yang bahagian atas carbon tu, yang pertama dia ada satu hidrogen sahaja. Okey, pada carbon double bond yang kedua, yang kat bawah ni, okey, ada berapa hidrogen? Single bond, carbon. Single bond, carbon. Okey, dua-dua attach pada carbon. Maksudnya dia tak ada hidrogen. Okey, so yang mana karbon yang banyak hidrogen? Antara tak ada dengan satu hidrogen, maksudnya satulah lagi banyak. Okey, jadi kalau reaction alkin dengan reagent dia, dia akan undergo addition. Maksudnya daripada double bond, dia akan jadi single bond. So, kita copy dulu structure tu. Untuk Z, CH3. Okey, carbon, hidrogen. Okey, carbon. Lepas tu dia ada CH3. Double bond, kita letak jadi single bond. Okey, lepas tu carbon, hidrogen, CH3. Yang lain copy je. Okey, so kita tambah pada double bond tu, tambah apa? Kita tambah hidrogen dan tambah Br. Okey, so ingat hidrogen, kita masukkan pada carbon yang banyak hidrogen. So, kat sini carbon yang banyak hidrogen lah. Tadi kita dah kira satu hidrogen kan? Okey, so yang atas ni kita tambah hidrogen. So, karbon yang kedua yang bawah ni, kita tambahkan dengan Br. Okey, so dah siap structure Z. Okey, so apa-apa reaction je, kita fokus pada functional group sahaja. Okey, next, AA. Okey, AA ni senanglah setakat hydrogenation sahaja. Maksudnya kita tambah, dua-dua tu kita tambah hidrogen pada carbon double bond. Okey, so kita buat AA. Okey, copy lah structure tu, CH3. Okey, lepas tu carbon, hidrogen ada dua. Okey, carbon, CH3. Lagi ada apa? Carbon, hidrogen, CH3. Okey, so tempat carbon double bond tu yang jadi single bond, kita tambah siapa? Kita tambah hidrogen, carbon yang atas tu, dan hidrogen pada carbon yang bawah. So, ini adalah structure AA, dah siap. Double bond jadi single bond. Z pun dah siap. Okey, Y pun dah siap. Okey, so tapi pentinglah untuk kita tentukan structure Y dululah macam mana nak start. So, kalau structure Y kamu salah, so dia akan efek lah pada AA dengan structure Z juga. Okey, so semua tu, yang ni kita dah jawab dah. Y, Z, AA kita dah draw. BB reagent pun kita dah tulis. KMnO4H plus heat. Okey, tak jawab lagi apa? Reactivity of Y. Okey, ni saya padam. Okey, reactivity of Y tak ada lagi. And the type of reaction involved. Okey, so next page. Kita letak next page lah. Okey, reactivity of Y. Kenapa Y tu reaktif? Y tu siapa? Alkin. Alkin ada double bond. So, bagi tahulah reactivity of Y due to presence of carbon
double bond. Sebut je lah dia ada functional group. Letak dalam bracket C double bond C. Dah settle. Okey, ni untuk reactivity. Okey, next nak jawab apa lagi? Okey, type of reaction involved. Okey, type of reaction involved. Okey, type of reaction dia apa? Okey, so tengoklah. Kalau ikut kat situ, daripada apa? Kalau ikut daripada double bond, jadi single bond. Okey, double jadi single. Okey, so double jadi single, maksudnya dia adalah addition. Electrophilic or nucleophilic? Okey, so double bond tu adalah nucleophile. So, kita tambah electrophile. So, type of reaction dia adalah electrophilic addition. Okey, dah siap type of reaction. Okay, next. Ni kita jawab. Ni pun kita dah jawab. So, make sure setiap soalan tu kita jawab lah. And identify reaction BB pun dah. Okay, last kali adalah show the isomerism of Y. Okay, isomerism of Y. Okay, so Y tu ada apa? Y tu ni structure Y. Okay, so Y tu ada, kalau ikut dia ada double bond. So, kalau ada double bond, kita fokus kita lebih kepada stereoisomer. Okay, sebab dia ada double bond. Okay, so kita draw balik structure bagi nampak clear sikit double bond ni. CC. Okay. C double bond C. Okay, lepas tu dia ada apa? Dia ada hydrogen. Okay, lepas tu dia ada CH3. Okay, lepas tu kita susun dah yang opposite side, same side tu kan. CH3. Okay, next CH2CH3. Okay, kat sini CH2CH3. Okay. So kita tengok pada double bond. Okay, so kalau ikut kita punya syllabus, selalunya setiap carbon tu ada hidrogen dah. Tapi dia tak semestinya ada hidrogen. Tapi untuk kita punya syllabus, selalunya memang kita tengok ada hidrogen lah. Okay, tapi untuk kita buat cis-trans isomer tu, dia kata apa? Same group in the same side. Okay, jadi mana yang grup yang sama? Inilah CH3. So, kita susun pada kedudukan yang sama. So, C double bond C. Okay, CH3. Okay, next ada apa lagi? Hydrogen. Tu carbon first. Okay, carbon kedua, double bond ada CH3. Okay, lagi satu grup apa? Ni hati-hati. CH2 dulu. Bukan CH3 CH2, CH3. So, same group in the same side. Yang ni kita panggil cis isomer. Okay, dan satu lagi kita susunlah C double bond C. Okay, CH3 ke atas, CH3 kat bawah. Okay, same group in different side, opposite side. Okay, atas ni CH2, CH3 dan satu lagi adalah hydrogen. So, ini adalah trans isomer. Okay, so dah siap. So, kalau kita tengok soalan tadi ada berapa markah semua? 8 markah. Cukup tak? Cuba kira agak-agak cukup 8 tak? Y, 1. Z, 1. AA, 1. Sudah 3. Reagent, 4. Okay. 5. Reactivity. 6. Type of reaction. Okay. 7. 8. So, dapatlah 8 markah untuk question number 10. Okey, soalan tu simple je. Tapi point dia yang penting yang pertama, kena ingat mind map dulu. So, kalau tak ingat mind map, tak ingat reaction, so kita tak boleh nak tentukan structure Y, Z dan seterusnya lah. Lepas tu memang tak boleh nak teka lah dia punya type of reaction ke apa benda. Okey, so make sure pastikan semua hafal semua reaction dalam mind map. Okey, so dah siap untuk soalan number 10.